untuk membeli bahan yang hendak digunakan. Ini dah tujuan-tujuan sebenarnya ya. Tadi saya pun dah cerita secara langsung kenapa kita kena buat penjelasan. Okey. Seterusnya, mengapa kita perlu mengikut cara pengelasan yang betul? Inilah ya. Kepentingannya sejajar dengan perpustakaan lain. Dia jadi satu standar. Okey. Tidak bazir masa dan kos dalam rangka skema pengelasan, dan kita dapat mendalami ilmu pengelasan. Apa pengelasan kita pakai? GPL? Pengelasan apa kita pakai tadi? Apa dia? Tak dengar. DDC. Kena ingat ya, pengelasannya adalah DDC. Okey. Seterusnya, apa ni yang saya dah jelaskan tentang sistem pengelasan yang digunakan kebanyakannya. Yang utama tadi sistem pengelasan perpuluhan duit. Kemudian kita ada LC, Library of Congress Classification System. Kita ada UDC, UDC Universal Decimal Classification. Kita ada BCS, Bibliographic Classification. Kita ada Colon Classification. Kita ada National Library of Medicine. Ini ada di Malaysia, terutamanya perpustakaan perubatan pakai. Kita ada Islam Outline of Classification. Kita ada classification SIM of government document. Ini yang antara tu bukannya hanya ini, tapi antara ada kat dunia pengelasan okey. Pernah tak tuan-puan mengalami nak cari call number tapi tak ada dalam buku sistem pengelasan? Pernah tak? Tak ada. Kita nak cari call number, kita nak kelaskan buku tapi tak jumpa dalam buku ni. Sebab buku ni terlampau umum. Ada? Nak buat macam mana? OPEC mana? OPEC dan M. Okay. Boleh juga, tapi kita ada satu database dipanggil Library of Congress Classification System. Kalau type dalam Google, dia akan keluar satu pangkalan data macam OPEC yang besar. Dalam tu ada pelbagai kelas number. Ada yang DDC, ada yang LC, ada yang medical, ada yang Colon. Pilihlah mana nak guna. Cik dalam tu type tajuk buku sekian-sekian. Tapi kalau buku tu tak ada bahasa Inggeris, mungkin mudah cari. Kalau bahasa Melayu ni susah sikit. Sebab dia bukannya bahasa universal. Sebut universal kan? 2 hari lepas National Library baru launch satu lagi perkhidmatan. Kita sedang menuju ke arah tu, iaitu kita panggil Metaverse Library. Apa benda Metaverse Library ni? Library sekarang pun tak habis lagi, hantar tiba-tiba keluar Metaverse pula. Yang macam cerita Avengers pula Apa itu Meta? Meta tu banyak. Verse tu apa pula? Universe. Metaverse. Jadi maksudnya pelbagai data di seluruh entire perumusan alam. So sebab sekarang ni macam saya cakap tadi, kita tak boleh kata buku hanya perpustakaan. Tak, ada macam-macam. Dah macam-macam akan jadi sumber maklumat. Okey. Seterusnya, kalau ada sebarang pertanyaan, sila celah saja ya. Jangan rindu. Bagaimana bentuk disiplin DDC? Dia disusun daripada nombor yang umum kepada nombor yang khusus. Ini saya dah tunjukkan tadi. Notasinya panjang dan eksklusif, tulen khusus, sempurna dan mempunyai identiti sendiri. Ini yang penting saya nak tunjuk contoh ni. Untuk DDC, bagi melaksanakan sistem DDC, segala ilmu pengetahuan dipecahkan kepada 10 bahagian yang dinamakan ringkasan pertama. Ringkasan pertama, ini dia. Ini yang 10 tadi kan, kita pakai 00 hingga 900. 00, grup 0030 adalah karya am. 100 adalah falsafah dan fahaman yang berkaitan. 200 adalah agama. 300 apa? Seterusnya hingga 900. Tak ada 1000 ya tuan-tuan. Kalau 1000 saya tak tahu dakwah mana, dakwah mana. Okey, tak ada 1000. Okey, yang selalunya apa yang paling glamour? Ni kan kalau kat sekolah kan? Apa dia? Fiction tadi kan? Buku cerita. Kalau rasa buntu sangat nak letak buku cerita apa, letaklah 88 sahaja. Okey. Dan seterusnya geografi dan sejarah. Ini adalah kelas utamanya. Okey. Cara menggunakan sistem pengelasan. Okey, baik. Ini kita ambil contoh ya. Bahagian kedua pula. Tadi kita dah ada kosong. Ini kita ambil contoh yang 100 ya. Yang menggunakan nombor 000 hingga 9. Nombor yang menandakan setiap bahagian dinamakan notasi. Kita
kita ambil satu contoh bahagian dari kelas utama 700, iaitu kesenian. 700 grup kesenian, ya. 710 adalah seni taman dan budaya. Bukan seperti yang salah typing ada. 710 adalah taman dan budaya. 730 adalah arca. 790 seni dan lakonan. Dia ada lagi 740, maksudnya running number. Berikutnya itu running number. Itu makin detail, ini notasi dia. Nak dapatkan nombor ni kena buat subjek heading dulu sebenarnya. Subjek heading saya tak nak ajar. Sebab tuan-tuan tak ada basic subjek heading yang 3 tahun tu. Kalau ajar pening. Tapi memadai ini itu sebabnya kalau boleh SPP dapat berkata semula sementara minggu baru. Inilah sebenarnya, ya. Sebab dalam ni dia dah lengkapkan complete. Kalau sains tulis, pilihlah mana yang berkaitan dengan buku tersebut, terus letak call number. Okey. Seterusnya. Okey, baik. Ini adalah cara menggunakan sistem perkalasan. Itu silakan ringkasan kedua. Bagi 000 karya tadi, ya. Iaitu 010 adalah bibliografi, 020 adalah sains perpustakaan, 030 adalah ensiklopedia, manakala manuskrip 090 manuskrip dan buku lain. Ini peringkat seterusnya. Di peringkat ringkasan ketiga yang dikenali dengan 1000 vision. Dia dah sambung berikutnya. Jadi 00 1, 2, 3 berikutnya 011 apa semua. Okay. Saya tunjuk terus slide-nya. Cara menggunakan sistem pengalasan yang betul, apa yang perlu diketahui adalah ni lah dia keyword summary-nya ini. Ringkasan pertama 10 kelas umum. Ringkasan kedua 100 bahagian berikutnya. Ringkasan ketiga adalah 1000 bahagian kecil. Okey, susunan hierarki nombor pengalasan adalah berkembang daripada umum kepada lebih khusus. Maksudnya macam ni. Nampak tak? Dia akan terhasil macam ni. So kalau yang macam ni, kita dah tahu buku ni adalah buku karya umum. Jadi 025. 2 tu adalah yang 100 kemudian, dan nombor 5 tu adalah yang 1000 berikutnya. Faham tak? Yang ni sebenarnya kena amali. Kita tak ada cakap je. Kena amali. Okey. Seterusnya saya akan kejar satu lagi yang untuk exercise tuan-tuan. Tuan-tuan akan buat satu exercise. Cara menggunakan sistem pengelasan. Yang pertama, tetapkan judul. Lihat muka surat isi kandungan. Tajuk bab boleh digunakan bagi menentukan subjek. Lihat mukadimah atau kata pengantar. Subjek sesuatu buku juga boleh dapat ditentukan dengan merujuk pada bibliografi negara Malaysia yang dikeluarkan oleh PNM. Langkah paling akhir adalah merujuk nasihat pakar. Ngantuk malam-malam. Nasihat jadi nasihat pula. Okey. So maksudnya tuan-tuan, kalau kita nak buat pengkelasan, ya, untuk yang kita tak ada background tentang life science, rujuk ni saja. Okey, katalah tuan-tuan buat apa tu? Kisah kerajaan laut, keajaiban laut, okey, susah nak cari buku ni, dia punya korama. Kau pergi dekat Google, cari nombor panggilan tajuk ni pun boleh. Ataupun cari berdasarkan ISBN. Normally buku-buku macam ni ada dekat National Library. Boleh cari dekat Open National Library paling banyak. Sebab apa? Sebab National Library pusat penyerahan bahan. Bila pusat penyerahan bahan, auto dia boleh record dia punya call number. Ya, ada tak kat sini dalam kalangan tuan-tuan yang suka menulis buku? Ada tak? Kalaulah bercita-cita tapi tak ada dana nak buat, sama ada individu atau kumpulan, National Library kita ada dana buku. Ada kena rujuk dekat website, saya tak ingat satu bahagian mana yang lulus, bahagian pembangunan koleksi. Tetapi saya tak ingat dia punya nombor telefon dan email, tapi ada dekat dalam laman web. Boleh cari di bawah tajuk dana buku. Dana buku. Jadi itulah sebenarnya kalau nak tulis, tak kisahlah individu atau secara berkumpulan, boleh cuba mohon ke National Library. Okey. Dana buku namanya. Okey. So, bibliografi negara Malaysia adalah yang paling mudah kalau local book, local book. Sebab memang kat sekolah pun kebanyakannya local book, betul tak? So, buka je National Library, akan jumpa. Sebab National Library
Okey. Baik, seterusnya. Sambungannya, langkah-langkah meletakkan nombor kelas berdasarkan DDC. Yang pertama, pastikan subjek bahan yang hendak dikelaskan daripada aspek judul. Apa beza judul dengan tajuk? Apa beza judul dengan tajuk? Ada jawapan? Sama. Saja je Mayumi nak kelirukan ya. Sama, tak ada beza. Beza ejaan saja. Okey. Gunakan schedule DDC bagi meletakkan bahagian yang sesuai dalam kelas atau bidangnya, bermula daripada ringkasan pertama, kedua dan ketiga. Tadi itulah kalau dia 010, 011 itu ringkasan ikut blok tadi tu. Kita juga perlu meletakkan sesebuah buku atau bahan di bawah nombor kelas yang kita fikirkan sesuai. Nombor itu juga boleh dicari oleh setiap pengguna. Kita juga perlu mempunyai alasan kenapa sesebuah buku ataupun bahan itu pada nombor yang dipilih. Saya bagi contoh buku yang saya pegang ni tajuk dia Maui dalam Lautan Manusia. Saya rasa kalau buku cerita sini, kalau kita baca abstrak dia apa semua, kat mana yang sesuai. Jadi kita boleh terus tetapkan. Ini dalam allocation aparatus ni dah boleh letak. So itu dah jadi pemudah cara keyword 800 ya. Kalau ikutkan kami, IBM, kami kena baca setiap helaian. Tapi kami dah diajar speeding, tak perlu baca helaian semua, melainkan browsing saja untuk kita tentukan subjek perkara. Kalau tak, itu yang jadi satu buku ambil masa 1 minggu untuk siap katalog. Jenuh baca helaian pada helaian itu dulu memang kena macam tu. Itu sebabnya jadi pustakawan tak berapa ribu buku dia baca. Sebab kerja dia. Tapi sekarang dah mudah. Ada juga pembekal yang menyediakan perkhidmatan terus letak call number. Tapi dia akan cas lebih sikit lah. Sebab apa? Kadang-kadang kita satu tak ada kepakaran kan nak cari call number. Kalau ada CIP tak ada masalah. Tuan-tuan tahu tak CIP? Tahu tak setiap buku kadang-kadang ada CIP. Bukan kadang-kadang, sekarang majoriti ada CIP. Tahu CIP? Katalogi in print. CIP ni, kejap saya tengok contoh kat sini. Ada siapa tak yang buat buku tadi? Ada CIP ni tak? Ya, betul. Ini contoh CIP tak semua buku ada CIP. Okey, ini CIP. Dia memang tulis pengkatalogan dalam penerbitan bahasa Melayu dia kat bawah. Dia dah siap katalog Okey. Nanti boleh tengok rujukan yang ni. CIP ni, bila ada CIP ni tuan-tuan dah jimat masa sangat banyak, terus transfer, terus pilih dia punya. Tak ada pilih dalam dia dah. Terus dia dah cakap kat sini. Dia dah siap bagi call number dah. Tak yang benar lagi. Okey. Tahu tak permohonan ISBN ni percuma, CIP ni percuma? Kalau siapa yang buat buku nanti, benda ni dekat National Library, percuma saja. Okey, tak ada perlu bayaran. Kecuali swasta. Dia penerbit buku, dia kena bayar. Itu pun untuk yang certain saja, tapi untuk ISBN memang free. ISBN mana-mana free, okey? Kenapa kalau kita tulis buku ataupun buat jurnal atau sebagainya, kita perlukan daftar ni? Ni bukan copyright Ini belum copyright lagi. Ini adalah ISBN saja, Pusat Penyerahan Bahan. Kenapa? Untuk jaga kita punya bahan ni. Bila dah ada ISBN, barulah kita boleh mohon copyright di bawah Akta 331. Akta 331 dan Akta 332 tu bersekali. Bukan bersekali, dia boleh dibaca bersama. Akta 331 tentang copyright, Akta 331 Akta Perpustakaan Negara, 332 Akta Copyright. Copyright membolehkan kita file ke International Court bahawa itu adalah naskah kita. Okey? Itu ya, saya nak sharekan sikit lah. Okey, terima kasih Puan. Macam yang orang yang buat ibu kan, betul kita ambil. Ibu pun ada ISBN, dia panggil E-ISBN. jangan yang buat kan. Ya. Itulah. Membuka ruang untuk orang
cepat Cik Fazli. Itu sebabnya kadang-kadang ini kita jangan jadi negara India dan jangan jadi negara Asia Barat. Sebab dua tempat ni yang dia tak kisah pasal ISBN, berlampak-lampak original dokumen, tapi tidak di ISBN atau ISSN kan. Apa jadi? Pihak ketiga akan ambil peluang, ya. Okey, tuan-tuan, saya nak cerita ya. Untuk ISBN, kita bila dapat tu baru kita boleh mohon copyright ataupun di bawah intellectual property sebenarnya. Di bawah intellectual property ataupun harta intelek. Harta intelek bahasa Melayunya, dia ada 8 bidang termasuk trademark, copyright. Selalu kita dengar copyright je, tapi sebenarnya ada 8. Papanita, geografi, cap dagangan, itu semua ada IPO, intellectual property organization, IPO sebenarnya. Kita perlu daftarkan di situ. Okey. Siapa suka tengok cerita Piramli? Ramai kan suka tengok cerita Piramli. Kebanyakan cerita Piramli dikeluarkan di negara mana? Singapura kan? Singapura adalah, saya tak ingat, Shaw Brothers. Shaw Brothers adalah yang dapat copyright kepada cerita Piramli. Tapi sebenarnya Shaw Brothers hanya ada hak selama 50 tahun saja. Kebanyakan cerita Piramli lama dah habis tempoh copyright. Bila dah habis tempoh 50 tahun, dia jadi apa? Public domain. Public domain tu apa maksudnya? Siapa-siapa boleh claim itu karya dia. That's why yang Shaw Brothers ni sedar bahawa cerita Piramli ni sangat berharga. Dia punya value, dia punya semua kan, walaupun dah lama orang sikit ulang tayang. Jadi dia cepat-cepat renew, masih boleh. So dia dapat lagi 50 tahun. Berbanding individu seperti tuan-tuan, kalau menulis buku, kita daftarkan copyright dan kita daftarkan dalam ISBN, tuan-tuan dapat hak copyright selagi tuan-tuan hidup. Maksudnya, kalau kita hantar kita untuk cetak, royalty itu semua mesti pada kita. Tak ada siapa boleh ganggu kita punya copyright. Yang kedua, kita dah meninggal dunia. Apa jadi pada copyright kita? Betul. Dia pergi ke waris. Pergi ke waris dalam tempoh 50 tahun tambahan kalau tak silap saya. Jadi royalty pergi mana? Waris kita yang dapat. Itu beza anda penerbit dan perorangan. Okey. Menarik tahu. Saya tahu ramai cikgu sebenarnya yang buat buku, bila buat ada copyright apa semua tu, royalty dapat. Baguslah sebagai satu income, generate ilmu orang kata untuk kongsi kan. Walaupun semudah buku, macam tadi tu kisah keajaiban laut, buku ni pelipis je, tak nak dia menulis. Sekarang menulis dan pelbagai dah terbuka, tekniknya nak yang fancy, catchy, macam mana? Secara yang suka menulis kat blog, kat Facebook tu kan, terbitkan dalam bentuk buku ayat asal, guna kertas yang murah tu pun dah okey. So sekarang banyak untuk kita nak cari income lain. Okey, so itu tadi. Kemudian semak nombor kelas yang lebih khusus dan teliti. Setiap arahan nombor jelas yang hendak digunakan. Masukkan, letakkan juga sesebuah buku atau bahan di bawah nombor kelas yang kita fikirkan sesuai. Nombor itu juga boleh dicari oleh setiap pengguna. Kita juga perlu mempunyai alasan kenapa sebuah buku mesti orang baca. Yang mana? Sama tak? Okey, sama. Next. Okey, ini cara menggunakan sistem pengelasan. Membahagikan kelas buku mengikut bentuk, iaitu buku panduan, kamus ensiklopedia, esei syarahan, terbitan perkara dan seterusnya adalah sejarah bagi sesuatu perkara. Ini untuk contoh buku yang berkaitan dengan agama Islam. Fokusnya adalah agama Islam berkaitan dengan sejarah Islam. Itu dia punya nombor 297.09. Very direct. Okay? Jika subjek buang sifar dan tambah nombor standard subdivision, kemudian letakkan titik perpuluhan selepas titik yang ketiga. Contoh, kamus seni bina 720. Ingat nak buat code number, 3 nombor pertama lepas tu mesti titik. Tak boleh sambung. Tak boleh sambung 720 titik, sambunglah nombor berikutnya. Boleh tak buku tu hanya 720 saja? Boleh tak? Boleh. Boleh.
Boleh letak pinggan tanpa ada titik. Okay, next. Membahagikan buku mengikut geografi. Ini nombor geografi ada dekat kelas 900 ya. Perkara ini berkaitan dengan kawasan geografi tertentu seperti dia geografi dan sejarah kedudukan di mana? Malaysia, dia baca daripada bawah ke atas. Malaysia terletak di Asia Tenggara dalam benua Asia mengikut geografinya. Maksudnya macam tu. Detailnya, okey? Kalau dia nak perincikan lagi, kita nak cakap pasal burung-burung di Malaysia. Burung-burung di Malaysia, Malaysia ni terletak di Asia Tenggara. Asia Tenggara dalam benua Asia. Ini merujuk kepada geografi. Boleh faham? Okey. Next. Pengelasan bahan-bahan khas seperti buku-buku cerita termasuk cerita ringan atau pendek yang dikelaskan mengikut edisi iaitu 899.23. Level buku-buku ini, ini yang tadi Cik Kamal tanya. FL tadi kan, fiksyen Melayu dan fiksyen Inggeris. Ia juga ditambah dengan huruf awalan nama pengarang atau judul buku. Buku-buku mudah untuk pelajar di sekolah rendah dikategorikan sebagai BP. Boleh? Tak ada masalah. Ini tambahan masing-masing ya. Boleh letak bacaan permulaan kalau nak. Dan buku-buku rujukan diletak huruf R, tapi bukan dalam kawasan nombor. Maksud saya macam ni. Nampak tak ada M atas ni? M ke atas merujuk pada Malaysia. Sebab Mawi orang Malaysia. Di bawah Malaysiana. Okay, di bawah Malaysiana dia ada M. Kalau dia bacaan permulaan, letaklah BP. Kalau dia bahan rujukan, letaklah huruf R. Kalau dia fiksyen Melayu, letaklah fiksyen Melayu F, FN. Kalau fiksyen bahasa Inggeris, FI. Macam tu, jelas? Boleh faham Okay? Ya, Puan? Maksudnya kalau kata komik tu, komik sejarah, sains, kami labelkan bagi pengelasan dia, lepas tu boleh letak dekat dalam fiksyen lah. Kena letakkan yang atas tu dulu. Tadi kata apa? Komik. Itu semua komik. Tak nak klik kat atas. Tapi jangan lupa letak simbol-simbol semua kena ada manual. Manual yang apa? Sebab kita sendiri bukan nak K ni apa benda kepada ke? Kamus ke? Maksudnya macam tu Jadi kena ada petunjuk. K tu merujuk kepada komik. E merujuk kepada encyclopedia. D merujuk kepada dictionary. FM apa? FI apa? R apa? Boleh? Sebab makin banyak kita create benda ni, pinau. Komik tu kan dia selalu kebanyakan saya dapat yang komik ada cerita pasal sains, dia cerita pasal sejarah. Yang tu tidak ada ikut mana? Dia tetap kekerasan di bawah sains dengan sejarah tu semua. Tetapi yang maksudnya tadi, M tu adalah untuk kita nak letak je. Sebab tadi contoh macam Cik Kamal tanya pasal fiksyen Melayu, fiksyen bahasa Inggeris, dia ada sudut sendiri. Tapi kalau nama dia tetap sama. Macam tu. Cuma kita nak mudahkan. Selalu saya nak cari komik lah. Kat mana komik tu boleh pergi dekat rak nombor 30. Jadi kadang-kadang kita nak antara satu organize library kita adalah kita labelkan pendidikan rak. Contoh yang rak kan kalau kat rak sekolah kan dia satu rak ni dia bersambung-sambung kan. Bersambung ni kita panggil satu B. Satu B. Kemudian rak tu baris panjang tu. Okey, contohlah kita labelkan sini B1 ke B2 ataupun rak 1. Ikutlah pemahaman. Biasanya kita panggil B. Ke bawah tau. B kemudian satu B tu ada berapa pada? Ada 6. B1 pada 1, pada 2, pada 3, pada 5, pada 7. Contoh Okey, kalaulah kita kata kat situ B1 adalah tentang komik. Kita boleh cakap dekat B1 tu komik. Rak sebab apa kadang-kadang rak ada panjang pendek barisannya, betul tak? Itu kita boleh labelkan rak 1, rak 2, rak 3, rak 4, rak 5. Untuk mudah kita nak cari. Okey? Seterusnya cara menggunakan sistem pengelasan. Ini buku bersiri diasingkan di bawah nombor pengelasan masing-masing mengikut isi, tetapi boleh menggunakan nombor pengelasan yang sama jika dikumpulkan mengikut kumpulan buku. Okey, kalau saya buku bersiri saya suka masukkan aja dekat rak biasa. Tak perlulah diasingkan, banyak benda nak diasingkan. Masuk saja dalam rak biasa. Okey. Buku yang mempunyai bahasa selain daripada bahasa Melayu dan Inggeris perlu dikelaskan mengikut edisi. Susunan buku juga bergantung pada polisi perpustakaan. Buku fiksyen diasingkan pada buku bukan fiksyen. Ini tadi tujuannya. Sebab
kita tahu buku fiction mendapat perhatian ramai. So mereka asingkan supaya dia tidak mengganggu kepada pengguna lain yang nak tengok buku biasa, buku bacaan umum lain. Okey? Okey. Baik, kalau di perolehan yang saya nak repeat balik dia perolehan, ada setengah dia meletakkan nisbah pecahan perolehan. Contoh, kita terima 20,000. 20% daripadanya boleh beli buku bahan bacaan ringan, manakala 80% mesti bahan rujukan. Ada yang macam tu. Saya tak tahu, mungkin ada setengah sekolah SPT dia akan buat macam tu sebab dia tak nak semua bahan bacaan umum, tapi dia berfokus punya. Saya rasa ada juga lagi yang terima PCG dia akan buat macam tu. At least 20% adalah bahan bacaan umum, manakala bagi pada persentage tersebut adalah bahan rujukan. Okey, jelas? Okay, next. Habis. Jadi tuan-puan ya, semua paparan adalah panduan ya. Kalau panduan ni maksudnya tuan-puan boleh adjust sendiri as long as tidak terkecil daripada asas perusahaan-perusahaan.